Okay, Assalamualaikum. Pada malam ni kita akan buat satu podcast lah lebih kurang. And macam kat dalam ni ada 3 orang. So kita orang actually tiga-tiga ni student and kita orang buat business at the same time. So tapi kita punya business adalah niche yang berbeza. So pada malam ni kita akan discuss lah tentang benda tu. So apa topik kita ni adalah adakah apa yang kita buat ni adalah satu kerjaya ataupun hanya sekadar membuang masa. Okay, first Nisa nak introduce diri dululah. Okay, nama Siti Khairunisa binti Afendi. Boleh panggil Nisa Afendi je. And Nisa buat ada run satu company, Nisa Afendi Enterprise, yang dinamakan sebagai nama sendiri. Jadi next kita akan start dengan Hanif dululah untuk memperkenalkan diri dan ya, boleh teruskan. Alright, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hanif bin Bahar Wafi. Boleh panggil Hanif ataupun Hanif je, orang selalu panggil. Okay, so saya masih student dan sekarang ni saya sebagai Chief Managing Consultant bagi Nadi Insan FW Takaful, iaitu satu company takaful di Malaysia. Ya, okay. Itu saja. Okay, terima kasih. So, kita berpindah pula kepada Fana. Hai, Assalamualaikum. Saya Fana Tajuddin. Saya student di ITM Pulau Pinang sama dengan Hanif Bahar Wafi, dan juga saya merupakan reseller untuk Inti3 and saya part of HSR Group. Oh, HSR Group. Okay. Okay, untuk pengetahuan, Nisa pun alumni UiTM-PP So, dulu diploma dekat UiTM-PP. Okay. So, okay, question first lah untuk Fana. Apa maksud H times R group tu? Macam mana nak sebut, macam HR ke, H times R ke? So, boleh kongsikan tak? Okay, sebenarnya HSR Group tu adalah nama yang daripada leader kami, iaitu Haji Rozani. Oh, okay. H tu just macam nak nampak style HSR. Instead of HR Group, nampak macam human resource. So okay. Group. And group tu, kita orang consist of 3 orang so far. Sebab kita orang still develop juga group ni. And group ni function dia untuk kita orang berbagi-bagi tentang marketing tools macam poster, video. So macam kita orang involvekan benda-benda yang macam marketing yang instead of just poster je, kita orang videokan and varietykan dia lah. Itulah function HSR tu. Okay. Okay, kita berpindah dekat Anip pula lah. Apa tu takaful? Contoh, sebab macam sekarang ni orang macam confused tau apa takaful. Sebab ada orang macam tak tahu apa beza takaful, apa insurance dengan apa hibah. So adakah benda ni adalah sama? Okay, pada dasarnya lah kan. Mungkin sebenarnya orang kita tahu, dan dia sebenarnya sebab kita, apa yang saya perasan lah kan, orang kita salah menggunakan istilah. So apa? Okay, dia macam apa yang saya tanya tadi, yang saya dengar, insurance and then takaful dan hibah. Okay, so hibah tu adalah one of product sahaja. Okay, so dia yang bezakannya adalah insurance dan takaful. So apa membezakan insurance dan takaful ni? Okay, so untuk lebih faham kan. So kalau senang faham, takaful ni adalah satu company yang syariah compliant, maksudnya halal. Okay. And then berbeza dengan insurans konvensional ni adalah maksudnya dia haram lah. Sebab apa dia menjadi macam tu? Sebab kalau dalam takaful kita menggunakan akad tabaruk. Okay. So tabaruk ni kalau nak faham, senang faham, tabaruk ni adalah sedekah ataupun menderma. So macam mana kita boleh jadi derma tu kan? So contoh katalah kan, dalam satu tabung tabaruk ni ada 10 orang. So every month dia orang membayar itu dikira sedekah. Kan? Tapi dalam 10 orang tu tak semua ditimpa musibah. Contoh kata salah seorang ditimpa musibah, so tabung tabaruk tu akan bantu
orang yang terkena musibah. Begitu juga dengan orang lain. So itu perbezaan lah antara takaful dan juga insurans. Dan di bawahnya, contoh kata hibah, kita ada apa? Plan, kita ada medical card, kita ada investment, saving and so on lah. So itu sedikit lah mengenai takaful dan insurans. Alright. So, Nisa dah tanya saya dan juga Pana. Okay. So boleh tak saya nak tanya Nisa sikit lah. Sebab asyik Nisa tanya, so kita nak tanya Nisa pula. Okay, apa tu? So seperti tenang je, tak ada soalan-soalan yang hot issue. Kan? So okay, so Nisa, so macam Nisa cakap tadi, Nisa pun tengah run satu bisnes kan. Betul. So boleh tak saya nak tahu kan, so macam ni Nisa boleh mula tercetus untuk macam mana tercetusnya idea tu untuk mulakan bisnes? Boleh kongsikan. Okay, kalau nak cerita pasal bisnes ni kan, Nisa punya start bisnes tu dari umur 7 tahun tau. Tapi macam tak nak lah cerita daripada umur 7 tahun, nanti panjang sangat lah kan. So, okay, tapi cerita sikit lah umur 7 tahun tu buat apa. Tapi masa tu macam tak adalah fikir macam okay banyak ni modal, ini dia punya untung apa semua, tak ada fikir macam tu. Just tak tahu macam mana, kenapa tiba-tiba macam nak buat bisnes kan masa tu. So apa yang Nisa buat masa tu, korang tahu tak ada colouring book masa kecil-kecil tu? Okay. Benda tu Nisa suruh ayah Nisa photostat banyak-banyak. Lepas tu Nisa jual kat sekolah. Benda tu. Wow. Menarik. Tu yang Nisa punya start develop untuk bisnes tu. Tapi kalau nak kata macam betul-betul serius, dia start daripada tahun 2018. Tapi masa tahun 2018 tu Nisa just join sebagai dropship. So start daripada tu macam kita kumpul and tahun 2019 Julai kita start buka satu dropship sendiri untuk lebih ramai lah untuk join and jana income sekali dengan kita punya team. And lepas tu Ogos 2020 kita start daftar under SSM lah, under nama Nisa Afendi Enterprise. Mantap, terbaik. Okay, kita berbuat macam tadi dah cerita pasal bisnes dropship apa semua kan. So kita berbalik lah kepada takaful tu. So sebenarnya macam apa fungsi dengan tujuan takaful ni? Boleh explain tak? Okay. Boleh tak masalah. Okay. So seperti mana tahu, takaful ni adalah satu, kita jual, kita pun ada produk, which is kita punya produk adalah protection. So kenapa kita perlu apply takaful ataupun apa fungsi takaful ni adalah untuk macam sebagai satu ikhtiar. Kita tak adalah letakkan takaful ni adalah 100% sebagai penyelamat hidup kita. Bukan, kita tak boleh sentuh. Kan? Cuma takaful ni adalah salah satu ikhtiar untuk meringankan beban kita jika kita ditimpa musibah. Atau kan, contoh kata dalam situasi satu keluarga kan, bila hilang, so bila satu keluarga ni punca untuk cari pendapatan mestilah ketua keluarga contoh kan. So bila hilang, contoh kata si ketua keluarga pergi kerja dan tidak pulang hingga selama-lamanya, bagaimana keluarga dan anak-anaknya untuk teruskan kehidupan. So itu antara contoh lah kenapa pentingnya takaful. Bukan setakat dia sebenarnya kepentingan takaful ni ada banyak. Kalau ikut keutamaan, yang pertama sekali adalah income protection lah, and then kita ada apa, kad perubatan, kita ada macam tadi investment ataupun saving plan, ada family plan. So basically untuk takaful ni adalah untuk sediakan protection supaya memudahkan ataupun tidak kita menyusahkan orang lain. Sebab apa? Sebab dalam keadaan macam tu kan, kita kena ingat yang hidup ni penuh dengan kejutan. Betul. So itulah sedikit yang kenapa pentingnya takaful. So macam kan macam kita dah cerita apa pentingnya takaful. So Nisa macam nak tanyalah, macam takaful dengan hibah ni dia untuk orang Islam je ke semua boleh apply? Okay. So untuk hibah takaful ni dia tak semestinya untuk orang Islam sahaja. Dia terbuka kepada sesiapa pun, tak kisah agama, bangsa kan. So kalau dia layak untuk mohon, boleh memohon. Oh okey. Faham. Okay, kita dah
belajarlah sikit tentang takaful tu tadi. So, okay, kita nak tanya Fana pula. Kan Fana tadi cakap Fana reseller produk Inti3 kan? Sebab Nisa pun baru first time dengar produk Inti3 ni. Boleh cerita tak apa Inti3 ni? Inti3, Memang Inti3 memang orang tak tahu sangat pasal Inti3 ni kan. Sebab Inti3 ni sebenarnya dia ditubuhkan awal 2017. So dia macam umur dia masih di peringkat nak membina nama lagi dekat Malaysia. And plus Inti3 ni sebenarnya adalah produk lokal yang anak Sabah yang developkan. So Inti3 ni sebenarnya dia memang produk yang 100% Muslim, and dia punya purpose at first Inti3 ni adalah untuk membantu kaum-kaum ibu. But then dia developkan dia punya purpose tu seisi keluarga. Maksudnya benefit produk Inti3 ni boleh dibahagikan, boleh seisi keluarga boleh rasa benda tu. Daripada macam contoh Inti3 ni dia ada sediakan produk macam produk Nutrigold. Nutrigold tu untuk orang-orang warga emas yang macam dah sakit-sakit pinggang semua tu kan. And then dia developkan pula pada minum-minuman bercoklat and suplemen minda yang more to student, universiti pun boleh boleh consume benda tu, and kanak-kanak pun boleh consume benda tu. And dia bukan sahaja boleh cerdaskan minda je, dia boleh bagi tenaga kita, and dia boleh bagi kita aktif lah, and then kita tak cepat penat. Macam tu. So lagi apa? Okay. So dia coklat punya minum lah. Okay. Dia punya main produk adalah coklat, minuman bercoklat. So lepas ni kita favorite akan saya. Itulah kita akan kena tukar ni dekat Inti3 sekarang ni. Okay. Okay, hari tu Nisa ada post satu IG story tau. Nisa tanya macam ada tak siapa-siapa ada soalan tentang takaful. So ada seorang yang dia tanya, dia cakap saya masih bujang. Boleh tak saya ambil takaful? Okay. So untuk soalan ni sebenarnya, takaful ni dia untuk semua orang. Tambah-tambah pula bujang. Kan? So selalu orang tanya siapa yang sepatutnya layak untuk mohon. Kan? Okay. Tapi sebelum tu saya jawab dulu kan untuk bujang. Even kita bujang, walau mungkin orang cakap saya tak ada tanggungan kenapa saya perlu ambil takaful tu. Dia bukannya tanggung, walaupun dia bujang tapi dia masih ada mak ayah tu. Betul. Ataupun adik-beradik yang lain. So even bukan tanggungan, dia bujang, if something bad happen to si bujang itu, kan, contohlah kita bagi satu situasi, ditakdirkan dia cacat kekal dan tak mampu lagi untuk bekerja. Okay, dalam keadaan macam tu, siapa yang akan sara dia? So dia bukan soal status bujang dah berkahwin atau siapa, kan? So actually takaful ni dia senang cerita, once kita dah bekerja, kan, so first thing yang kita kena buat adalah secure your income, iaitu kita perlu buat satu income protection untuk protect income kita. Sebab apa? Sebab bila kita dah tak mampu untuk bekerja, kita dah tak perlu risau. Sebab apa? Walau kita dah tak sempurna, kita boleh hidup seperti biasa. Ada something lah untuk tu. Ya, at least kita bukannya bercakap mengenai duit tau, tapi kita at least kita sediakan perlindungan. Macam tu. Okay. So saya nak tanya Nisa balik boleh? Kita balas balik. Okay. Macam balas pantun kita macam okay. Tak apa. Okay. Fana pun jangan sonok sangat, saya nak tanya juga sekejap lagi. Okay Nisa, saya nak tanya sikit lah kan. Okay. So macam sekarang ni, macam Nisa tadi cakap before ni Nisa join dropship. And sekarang now Nisa dah buat satu macam Nisa punya brand atau company lah kan. Betul. So untuk sekarang, buat masa sekarang, Nisa punya bekerja dalam macam Nisa bekerja seorang ataupun dalam team, dan berapa jumlah team yang ada buat masa sekarang? Wow. Okay, untuk kita nak run satu benda tu macam agak mustahil untuk kita nak buat seorang.
Dalam semua Betul. benda pun kita memang perlukan tim. Tapi tim saja tak cukup kalau itu bukan tim yang bagus. Betul. And okay, untuk sekarang ni sebab Nisa ada beberapa dropship, and Nisa punya dropship macam kan ada Nisa punya tu ada setiap channel yang berbeza. And total Nisa punya dropship di bawah adalah dalam 1,500 macam tu. Itu total dropship. Itu total dropship. Dia bukan bukan macam, tapi kita ada juga tim-tim yang lain macam tim untuk postage barang, tim untuk jaga stok, tim untuk kira stok, untuk benda-benda tu adalah. Tapi untuk dropship sahaja ada dalam 1,500. Oh, dahsyat. Hebat. Kita kongsi rezeki sama-sama. So macam Betul. dekat dropship boleh sama-sama lah cari income. Tak adalah kita buat duit, orang lain macam tak buat apa-apa kan. So kita bagi peluang sekali untuk dorang sama-sama sekali. Okay. So, nak tanya. Okay. Okay. Boleh. Saya nak tanya tadi lagi sebenarnya. Nisa, sebenarnya Nisa jual apa sebenarnya? Macam bisnes yang macam mana tu? Bisnes macam ni. Okay, kita jual macam barang keperluan seharian tau. Contoh macam sebab kita punya dropship ni, kita target pelbagai umur. Contoh macam daripada sekolah sampai ke 50 lebih, 60 lebih punya barang pun ada. So kita punya barang pelbagai. Contohnya macam kita punya main adalah kasut. Lepas tu kita ada juga baju. And untuk orang yang macam dah berumah tangga ataupun yang dah berumur sedikit, kita ada macam barang household lah. Macam diorang punya minat. Contoh macam ada cadar, lepas tu kita ada kapet, ada barang rumah punya. Ikut diorang punya umur lah sebab dropship kita orang pun ada pelbagai umur. So macam diorang nak jual senang. Kalau diorang budak sekolah, diorang macam akan target macam okay, budak-budak sekolah suka barang K-pop. So diorang akan jual barang K-pop. Macam itulah. Oh, okay, boleh saya nak melontarkan soalan kepada saudari Farhana. Okay, so saya nak tanya sikit lah kan. Okay, sebab kita ni tajuk kerjaya atau sekadar buang masa kan. Betul. Okay, saya nak tanyalah sikit Farhana atau Pana lah kan, senang panggil Pana. Okay, Pana macam mana Pana boleh terlintas kan, macam kita as a student and then why should be kita untuk fokus dalam study, tapi kenapa Pana macam terdetik dalam hati untuk start business? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Jujurnya lah saya orang yang macam, saya seorang yang kalau ada duit, saya akan macam, saya shopaholic lah kiranya. Senang cakap. Kalau kita kan macam umur kita sekarang ni, kalau nak minta duit kat parents dah macam dah rasa malu. Segan lah. Betul. So kita nak duit, tapi kita nak beli something, kita nak duit kan. Then kita tak ada cara lain other than kita generate income. And untuk saya yang macam tak berapa nak, macam saya punya komitmen terbatas. So saya try untuk involve business yang macam ni lah. Yang macam reseller, yang macam jual, yang tak perlu nak kena bergerak ke sana sini sebab ada constraints tu. Baik. Jawab soalan ke saudara Hanif? Tepat sekali. Okay, since Hanif tadi dia macam dah tanya banyak sangat, so kita tanya dia balik. Allah, okay. Okay, contohnya macam kalau suami tu dia ambil plan takaful ataupun hibah ni, lepas tu dia meninggal. So apa prosedur untuk tuntutan and apa dokumen yang diperlukan? Alright. So dokumen yang diperlukan betul. Okay, saya cerita berdasarkan saya punya company saya lah kan. Okay. So kalau dalam company FWD, okay, contoh kita punya, contohlah saya bagi untuk simpelnya plan hibah. Untuk kita punya plan hibah, kita tak ada tempoh matang. Maksudnya, contoh hari ni daftar and then lulus, approve, and then if something
kalau contoh esok jadi apa-apa, kita akan terus cover. Contoh kata meninggal. Bila berlaku meninggal, apa dokumen yang perlukan? Hanya bukti surat kematian. Okey, contoh kata si suami meninggal. Okey, selepas suami meninggal, ahli keluarga perlu serahkan surat kematian lah kan kepada ejen ataupun terus ke company. Okey, dalam masa 24 jam, keluarga akan dapat 10% daripada nilai hibah untuk uruskan segala hutang-hutang terdekat ataupun urusan jenazah kan. So ialah macam-macam nak pakai 10%. So lagi 90% dia akan bagi dalam masa tempoh 3 bulan. Sebab apa? Sebab dia nak buat sedikit kajian lah macam kematian ini disebabkan apa, ada penyakit sebelum ni ke atau apa. So far dalam masa 24 jam kita akan dapat 10% dan selebihnya akan dapat dalam masa 3 bulan. Macam tu. Terjawab tak? Menjawab. Takut saya ni kadang-kadang tu melilau juga. Tak, menjawab. Yelah sebab kita macam tak tahu kan tentang takaful. So macam banyak soalan yang macam kita nak tanya. Okay, boleh. untuk Fahana, Ya. yang coklat inti tree tu, macam mana cara nak minum? Adakah dia macam minuman biasa, boleh minum bila-bila dan tak ada amount yang diperlukan? Ke macam mana? Okay, untuk coklat inti tree tu sebenarnya inti tree ni dia dah keluarkan satu packaging yang berbentuk sachet. So macam kalau kita kalau kita nak beli, kita nak purchase benda tu, dia akan bagi dalam bentuk sachet pun ada, dalam bentuk bag yang yang macam paket besar tu pun ada. So kalau kita nak easy to go lah kan, kita terus purchase sachet tu je, and dia macam kita tak payah nak pakai tambahan apa-apa ke, kita just tambah air panas je, dah siap kan. And dia macam ni, dia punya cara nak consume benda tu, dia macam tak ada masa yang macam ambil ubat tu pun, dia just kalau rasa nak minum untuk macam untuk tenaga, kita minum. Lepas tu untuk malam pula, untuk kekalkan tenaga, esoknya boleh minum, macam tu lah. Menjawab ke? Menjawab. So sekarang ni kita memang kena tukar minum inti tree dah lepas ni. Tak ada brand lain dah. So mungkin boleh bagi tester dulu kot. Okay, saya nak tanya satu soalan boleh? Mungkin soalan ni saya nak tanya dekat Nisa dan juga Pana lah. Okay. So saya nak tanya, macam yang kita bagi tahu tadi kan. So kita sebagai seorang student, masih lagi seorang student. Macam mana untuk Nisa untuk bahagikan untuk bisnes dan juga tugas hakiki kita sebagai seorang pelajar, macam mana? Okay. Nisa jawab dulu ke Pana jawab dulu? Okay, untuk macam dekat dalam ni kita tiga-tiga engineering kan? Yes. So masing-masing faham engineering punya course tu, dah tahu dah macam mana. So lagi-lagi macam sekarang ni kita dengan ODL lagi banyak assignment nak kena buat. Tapi apa yang penting bagi Nisa, kita yang kena kejar masa, bukan masa kena kejar kita. Contohnya macam kita ada 24 jam kan dalam sehari. So apa yang Nisa buat, Nisa akan preparekan satu jadual. Nisa ada download satu apps untuk listkan semua benda yang Nisa buat. Contoh macam hari Ahad, Nisa akan listkan semua aktiviti untuk the whole 1 week tu. So macam kita tak adalah serabut macam apa benda nak kena buat. Betul. And contohlah macam hari Selasa dah decide untuk buat FYP chapter 2 contoh. So Nisa memang kena completekan benda tu hari Selasa juga. Walaupun macam dah pukul 3 pagi, pukul 4 pagi, Nisa memang takkan tidur selagi benda tu tak siap. So maksud Nisa macam semua orang ada 24 jam, cuma macam mana kita nak gunakan 24 jam tu. So Nisa gunakan, Nisa buat satu jadual untuk bahagikan bila masa nak buat tu, bila masa nak buat ni. Okey ke tips tu? Okey. Menarik. Okay. Mungkin nanti boleh share apps apa yang pakai untuk jadual. Okay, boleh.
Okay, Pana macam ni Pana? Okay, kalau untuk saya sama je, konsep sama je macam konsep Nisa. Cuma saya tak adalah macam terpinci yang macam kalau weekend, okay, nak buat ni. Saya macam more like dalam sehari tu, even waktu weekdays pun, kalau macam pagi-pagi, selalunya kita ada kelas kan. Okay, so macam jenis saya ni, saya suka banyak lagi pegang phone daripada study. So, Okay. petang-petang je kalau saya rajin, saya akan macam edit video, buat video, macam tu. Kalau saya rasa macam ni, saya akan keep update on Instagram lah. Saya punya material marketing saya macam tu. Itulah saya punya sehari-hari macam tu je. Macam tak ada macam kacau tadi sangat, nak kacau sangat. So saya flexible macam tu. Oh, faham. Okay, menarik. So kalau Anik pula macam mana bagikan? Tengok macam asyik sibuk meeting je. Okay, so macam saya sendiri, saya ada pegang satu benda lah kan. Okay, cuma saya pun baru lagi dalam industri ni, dan kenapa saya join industri ni adalah sebab pandemik lah, pandemik COVID-19. And then kita ODL, betul, online. Betul. So bila dalam online ni, kita jujur saya cakap masa kita lebih. Kan? Sebab kita hanya kelas, betul memang betul kita ada tambahan untuk assignment dan sebagainya. Tapi bagi saya bila buat online ni, saya macam duduk rumah and then tak buat apa. Kan? So satu lagi, so sebab tu saya join industri ni and then cuba. So macam mana saya manage masa, sama juga macam Nista. Kan? Cuma key saya adalah satu je, impian. Betul. Macam nak manage, mungkin macam apa impian dengan manage masa kan. Cuma key dia bagi saya adalah impian. Sebab apa? Bila mana kita ada impian kan, sama ada dalam study ataupun dalam kita business, so apa yang kita nak tu kita akan pastikan kita akan dapat. Betul. So mungkin macam Nisa cakap kita ada 4 jam betul. So how we manage to untuk bahagikan mana yang penting dahulu, and then mungkin mana nak jumpa customer dulu, mana nak jumpa ini. So kita utamakan kita punya tugas hakiki iaitu sebagai seorang pelajar. Kan? And then selebihnya so kita padatkan yang semampu boleh. Selagi mana kita berpegang dengan impian kita, insya-Allah kita akan boleh. Macam itulah. Itulah yang saya pegang kan. Selagi mana kita ada impian, insya-Allah kita boleh buat. Saya dah inspirasi sampai terkedu je. Itulah. Macam wow. Tapi betul lah, macam setiap benda yang kita buat, contohlah macam business ke dalam study ke, kalau kita tak ada target apa yang kita nak, macam benda tu takkan ke mana tahu. Macam kita nak pergi ke sesuatu tempat tapi kita tak ada destinasi tu. So macam tu juga dengan kita punya life ni, macam kalau kita tak ada apa impian kita nak capai, so kita tak tahu kita nak buat apa. Okay. So saya sebenarnya ada satu lagi soalan ni. Okay. Bagi saya tanya dulu. Okay, boleh. Silakan. Sebab banyak sangat saya tanya. Okay, silakan. Saya nak tanya Hanif lah. Oh, saya okay. Sebab Takaful. Okay. Cover tak untuk macam kalau pekerjaan-pekerjaan yang pergi macam pekerjaan yang petroleum yang melibatkan kerja-kerja dekat berisiko tinggi. Berisiko tinggi macam tu. Macam okay. Sebab mostly kan ada takaful yang tak cover. Baik. Okay. So untuk company FWD, untuk pengetahuan Nisa dan juga Pana kan. So ini adalah wow factor yang dekat FWD lah, yang saya pun tertarik kan untuk memang wow lah. Yes, memang wow factor. Serius. Okay. Sebab FWD adalah first company in the world yang cover untuk pekerjaan yang berisiko tinggi, dan juga one more adalah extreme sport. Untuk di FWD kita cover untuk high risk punya pekerjaan, tak kisah apa, offshore, squat bomb, and then apa lagi, cari gali ke, anything kan. Ataupun kalau contoh kata professional player
dia pun dikira sebagai high risk punya pekerjaan. So kita cover all in, tak perlu ambil extra coverage untuk dia punya pekerjaan. Just declare your pekerjaan and then anything happen kita akan cover. Itu adalah wow factor yang berada di FWD. Dan begitu juga macam Extreme Sport. Mungkin pandangan Nisa mungkin minat dengan Extreme Sport ke tak? Oh, bolehlah minat. Okay. So satu dari wow factor adalah kita cover untuk extreme sport punya aktiviti. So tak kisahlah bungee jumping ke, motocross ke, flying fox ke, apa-apa saja abang payung. Okay. Okay, tadi kan Anik Wani cakap macam takaful FWD ni cover juga untuk kerja yang berisiko tinggi. Okay, Melissa macam terfikir kalau kerja risiko tinggi kan macam dekat bidang construction apa semua ramai orang asing kan. So boleh ke contohlah kalau macam dia orang asing, dia nak ambil takaful ataupun dia punya wife orang asing, so dia nak hibahkan dekat wife dia, boleh ke? Okay, untuk penerima hibah. Okay, untuk penerima hibah ni tak ada masalah. Sesiapa saja kita boleh hibahkan. Even contoh saya, contoh saya ambil hibah macam saya belum masih belum berkahwin kan. So saya hibahkan kepada mak ayah saya, contohlah kan, mak ayah saya. So saya juga boleh hibahkan kepada adik-beradik saya, pakcik, makcik, even kawan saya, ataupun saya boleh letak sesiapa sahaja. Even saya nak letak Hana ke Nisa ke, tak ada masalah. So contohlah kan, so untuk penerima hibah ni sesiapa sahaja boleh. Tak kisah dia. Saya macam ada juga, saya punya klien dalam 2-3 orang, dia punya wife orang daripada bukan warga negara. So tak ada masalah, kita boleh letak sebagai penama. Kita jawab tak? Jawab. So tadi Anik cakap ada soalan kan? Apa tu? Okay. Saya nak tanya sikit lah kan, kenaan dengan bisnes. Kan? Okay. So saya nak tanya dua-dua. Saya suka tembak dua terus. Okay, saya tanya Nisa dulu lah kan. So saya nak tanya Nisa. Pendapat Nisa, relevan tak sebagai seorang pelajar kan untuk buat satu bisnes ataupun buat satu extra income untuk diri dia? Relevan ataupun tak? Dan kenapa? Ni pendapat Nisa. Bagi Nisa memang sangat relevan sebab macam kita pelajar ni macam golongan muda, sebab kita yang akan pimpin generasi yang akan datang. Sebab yang lama macam pemimpinan sekarang macam tak akan kekal. So kita yang akan ambil alih nanti. So kalau kita tak start daripada awal ni, bila lagi kita nak start? Takkan kita nak tunggu 10 tahun, 20 tahun baru nak start. And satu lagi, sebab macam Anik cakap awal tadi lah, macam sekarang ni kita tak ada komitmen sangat. So masa lapang tu ada banyak. Walaupun macam ada certain orang dia cakap macam tak boleh lah nak buat sebab busy assignment apa semua. Tapi bagi Nisa benda tu adalah alasan saja, sebab kalau orang lain boleh buat, kenapa dia tak buat? Sebab benda ni adalah macam atas diri kita, sama ada kita nak ataupun tak nak. And lagi satu, benda ni lagi nampak ketara sebab masa PKP ni ramai yang kena buang kerja, ramai yang gaji kena potong apa semua. So orang baru mula sedar tahu macam inilah masa baru nak start business. Cuba bayangkan kalau macam masa akan datang kita baru nak start. So macam apa akan jadi? So better kita start daripada awal. Benda ni adalah satu investment juga untuk kita di masa akan datang. Sebab kerja memang sekarang kita nampak macam ada kerja, ada peluang kerja. Tapi berapa tahun akan datang kita tak tahu macam mana. Sebab contoh pandemik ni pun dah nampak macam ramai yang tak ada kerja, ramai yang dah start business semua. So bagi Nisa memang sangat relevan. Baik. Jawapan yang sangat mantap. Bagaimana pula dengan Pana? Okay, bagi saya setuju dengan poin Nisa, betul. Memang saya sangat setuju. Dan dari segi poin saya pula, saya rasa
sangat relevan untuk student start buat bisnes daripada sekarang. In fact lagi muda lagi bagus sebab bisnes ni dia macam mengajar kita tentang independent. Like macam kita tak payah nak independent lah, macam tak payah nak terlalu bergantung dengan family bagi in terms of money lah. Macam kita daripada muda kita dah boleh saving dah benda tu. Benda ni sebenarnya, bisnes ni dia encourage juga kita punya confidence and dia galakkan kita keluar daripada comfort zone kita. Like, macam sampai bila kita nak duduk dalam comfort zone kita, betul tak? Kita nak so dengan bisnes ni kita bawa diri kita keluar daripada comfort zone kita and try benda yang kita sebenarnya rasa tak boleh tapi sebenarnya kita boleh kalau kita betul-betul buat. So macam nak tak nak memang atas usaha sendiri lah benda tu. So memang student digalakkan. Okay, Baik. Nisa macam tertarik tau, macam Fana cakap tadi macam bisnes ni mengajar kita untuk keluar daripada kita punya comfort zone. Sebab okay macam Nisa dulu macam jenis yang macam malu-malu sikit tau, macam tak banyak cakap apa semua. Tapi bila dah start bisnes ni, dia macam mengajar kita untuk, yelah sebab kita dah jumpa customer ramai orang kan, and orang yang kita jumpa tu macam bukan sebaya kita je tapi ada yang lebih tua, ada yang lagi muda. So kita boleh belajar macam somehow kita boleh belajar macam untuk mematangkan diri kita dengan bergaul dengan orang lain. So Anik pula macam mana? Rasa macam okey ke tak okey? Anik memang okey. Ke rasa macam buang masa? Okay, so pendapat saya lah kan. Okay, macam sebelum ni pun saya ada buat juga beberapa bisnes tapi dalam kecil-kecilan lah kan. Bisnes yang tak perlukan modal ataupun modal yang sikit. So sebenarnya pada awalnya bila kita cakap pasal bisnes ni, bila kita orang muda, okay, siapa yang tak suka duit, betul tak? Betul. So mindset kita untuk dapat income, untuk dapat duit kan. Tapi when kita dah involve dalam bisnes, sebenarnya kalau kita betul-betul hayati bisnes kita, maksudnya macam apa benda yang perlu buat dan apa yang aku dapat kan. So sebenarnya dalam bisnes ni kita dapat belajar banyak benda kan. Satu apa yang yang utama sekali, kesabaran lah kan. Sabar apa tu kan. So dalam bisnes ni sebenarnya kita boleh asah kita punya soft skill kan. Macam Fana cakap tadi, kita dapat ringankan beban daripada family. Betul, saya sangat setuju dan saya sangat sokong untuk student untuk buat satu bisnes. Sebab apa? Sebab kita dah lepas satu masalah kan bila kita ada income kan. Sebab contohnya before this, telefon mak, abah, boleh tak nak duit sikit, duit habis. Tapi alhamdulillah untuk sekarang mak, abah, ni ada sikit kan. Even tak banyak tapi kita dah meringankan beban. Boleh lah bagi. Kita dah tak, betul, kita dah tak perlu lagi mengharap. Mungkin adalah kan, sebab dia ada naik turun. Kadang tu, aduh dah sempit dah ni, dah tak ada apa-apa dah. Mungkin masa tu lah kan. So itu satu penyebab kenapa saya nak pembakar semangat saya untuk terus buat bisnes lah kan. Saya pun minat bisnes tapi saya tak adalah cakap hebat ke apa kan. Masih lagi dalam proses belajar. So saya punya relevan atau tak, sangat relevan. Okay, so macam kita dah borak lama dah, macam orang pun macam maybe dah kenal sedikit lah macam apa kita punya produk-produk. So macam Nisa nak tanya dua-dua lah, macam korang ada tak recruit orang ke untuk jadi korang punya agent ke, untuk join ke apa, ada tak? Kita start dengan siapa dulu? Pana start dulu lah. Saya start dulu Okay, untuk kita orang Inti3 tu sendiri sebenarnya untuk jadi dia punya reseller sangat senang. Semudah ABC macam tu. So okay, untuk kita daftar jadi ahli je, kita macam Inti3 ni dia ada macam sistem e-commerce yang macam Shopee, Lazada semua tu, tapi orang tak tahu benda sebab sistem ni baru je ditubuhkan. Benda ni sebenarnya untuk bertujuan untuk senangkan customer lah. And dia punya benefit dia dari sini adalah bila kita daftar account kita dekat sistem ni, kita automatic akan jadi ahli. And ahli, so bila kita nak beli barang lah, contoh kita nak purchase satu barang kan,
So kita akan terus dapat harga ahli yang which is ada discount dia. So daripada situ customer tu dah jadi ahli and dia layak untuk Jual. promote Jadi. promote barang tu, and then bila orang tu nak beli daripada dia, dia boleh macam maksudnya dia still dapat income tu. Dia boleh benefit daripada sistem tu sendiri. Kalau nak tahu lebih lanjut kena PM saya lah. So senang je lah cari untuk ejen, ambil ejen. So untuk Anip pula? Okay. So saya sendiri pun sebenarnya saya membuka peluang kerjaya. Kan? So sebenarnya before ni saya memang tugas saya memang untuk sampaikan kesedaran, and then saya juga akan recruit kan. Tapi untuk permulaan pada awalnya saya tak mula. Sebab apa? Sebab saya nak try dulu. And for 7 months alhamdulillah kan. So saya nampak dan saya lalui industri ni kan. So saya memang membuka peluang kerjaya kepada sesiapa. Sebab sekarang ni saya banyak mengajak kawan-kawan terdekat ataupun adik-adik atau siapa saja. Sebab apa? Sebab sekarang ni adalah satu situasi, satu zaman yang satu masa yang ramai orang ni buang kerja kan. Betul. So dalam saya punya company sini pun, dalam team saya pun kita pun sedang merekrut ataupun mengajak orang untuk menjana income pasif kan. Even tak kisah sama ada part time ataupun full time. Macam saya sendiri pun, saya pun buat ia sekadar part time. Sebab full time saya sebagai seorang pelajar. Kan? Tetapi dalam industri ni, the sky is the limit. Kita yang tetapkan berapa kita nak. Okay, so kalau nak tahu, boleh PM saya lah. Macam tu. Sebab apa? Sebab sebelum ni saya tak ajak sebab apa? Sebab saya nak lalui dulu kan. And bila saya dah lalui dan saya dah nampak hasilnya, so why not kita ajak member ataupun siapa-siapa yang berminat untuk berniaga, sebab di Takaful perniagaan tanpa modal. Okay. Kalau nak tahu kita boleh hello. PM tepi Okay. So macam Nisa pula macam ni? Okay. Recruit kan? Macam Nisa pun ada juga recruit. Macam yang Anip cakap tadi lah, kita nak kena experience dulu. Betul ke benda ni boleh buat duit? Ke macam macam kita punya topik ni, adakah dia kerjaya ataupun buang masa? Buang masa. So betul? Nisa try dalam setahun macam tu join dropship. Lepas dah macam kita dah tahu sistem macam mana, kita dah tahu benda ni memang betul-betul boleh buat. So kita pun fikir macam why not kalau kita tolong orang lain untuk jana sekali. So Nisa ada juga buka dropship dan apa yang baru kita buat adalah affiliate. So dropship ni maybe orang dah tahu lama. Macam affiliate ni mungkin ada yang baru tahu. Tapi affiliate ni macam contohlah ada orang yang dia nak buat income tapi dia tak ada masa. So kita bagi juga dia buat income walaupun dia tak menjual apa-apa. Sebagai contoh Anip Nisa punya dropship. Lepas tu Anip recruit Fana. So bila Fana buat sale, Anip pun akan dapat automatic. Cuba macam kalau Anip recruit dalam 100 orang ke 10 orang, dia buat setiap orang yang dia recruit tu buat sale, dia akan dapat automatic duit tanpa buat apa-apa. So itu inisiatif kita orang masa PKP ni yang baru tercetus untuk buat affiliate ni. So kalau nak boleh okey apa Nisa? Tak, kalau nak nanti boleh contact. Nanti Nisa akan letak semua link dekat description lah. Baik. Apa tadi Anip? Okay. Saya nak tambah sikit, saya terlupa sebenarnya bila Nisa cakap pasal affiliate kan. Okay. So actually dalam FWD pun kita ada satu affiliate. Kan? Mungkin konsep yang sama. Sebab apa? Sebab bila bercakap pasal Takaful ni, untuk jadi seorang konsultan Takaful dia perlu ambil exam. Kan? Okay, so ramai orang nak tapi dia malas nak ambil exam, malas nak hafal produk, malas nak jumpa orang. So sama juga macam sistem affiliate Nisa. So kalau untuk affiliate di FWD ni, dia tak perlu untuk berjumpa dengan customer, tak perlu untuk hafal produk, and then tak perlu untuk fikir apa-apa, hanya perlu share satu link. Dia ada satu apps kan. So bila dia share, and then kalau ada orang berminat, dia akan klik, dia akan direct terus ke konsultan contoh saya yang akan buat semua. And kalau customer tu berminat,
So affiliate tu pun akan dapat Dapat. commission. Macam tu lah lebih kurang. So okay. Apa dia? Apa? Boleh. Okay. Sila. Okay, sebenarnya interview pun ada juga buat benda tu. Kalau saya cerita tadi tu, sama je dia punya konsep dia sama macam FWD dan juga Nisa punya business. Sama je dia punya affiliate dia. Macam tu. Kalau kita tak purchase barang pun, kita masuk tu, daftar akaun dah, kita dah boleh untuk berniaga dah. Kita boleh promote barang tu. Macam tu. So business double model. Okay. So okay, kita dah nak habis dah kita punya tu. Macam contohlah kalau ada orang yang berminat untuk join Takaful ke ataupun Fana punya ke, Nisa punya business ke, macam mana nak contact? Okay. So saya mula dulu boleh? Boleh. Okay. So kalau berminat untuk sediakan perlindungan untuk keluarga atau untuk jana pendapatan, okay, boleh pergi ke, okay, nak kena sebut nombor telefon ke? Boleh sebut. Okay. Tapi nanti Nisa akan letak juga dekat bawah. Alright, so boleh contact nombor saya dekat bawah ni 013 482 9533 ataupun boleh pergi ke Instagram saya HBWS_ ataupun Facebook Hanif Wafi. So apa-apa boleh terus direct dengan saya dan insyaAllah saya akan bagi layanan yang terbaik. Wow. Okay. Untuk Fana pula? Okay, untuk saya, siapa yang berminat untuk purchase barang daripada Inti3, yang banyak sebenarnya barang-barang dan produk dia, bukan sahaja dari segi kesihatan, kecantikan and household punya barang-barang pun setiap ada, macam sanitizer and everything. Okay. So kalau siapa yang berminat and sesiapa yang nak jadi income without keluarkan modal, boleh kontak saya dekat nombor telefon 011-2430-1340. Juga tapi kat bawah ni nanti ada. And boleh kontak dengan akaun Instagram pun saya ada, iaitu INEHXR. Okay, boleh follow and ada je update kat situ. And kalau nak follow IG personal pun ada, tapi ada kena nanti Nisa. Saya letak. Okay, tak apalah. Okay, terima kasih. Okay. Alright, so untuk yang last kali, kalau untuk Nisa punya part, okay, kalau korang nak join dropship, korang nak jual barang ke apa, ataupun nak jadi affiliate, korang bolehlah contact nombor 011-16170762 ataupun just follow je kita punya Instagram NA_official_HQ. So kalau siapa-siapa nak jana income secara free, korang boleh contact kita orang tiga sebab mengikut niche yang korang suka lah. Kalau korang suka nak jual produk macam Takaful, korang boleh pergi contact dekat Hanif. Kalau korang suka macam minuman ke apa, korang boleh contact Fana. And kalau korang macam suka jual barang kasut ke baju ke apa, korang boleh contact Nisa sendiri. So, okay, ni last question sebab kita dah nak habis dah. Ada apa-apa last word tak untuk orang dekat luar sana? Macam ada korang nak cakap dekat student ke, dekat apa-apalah korang nak cakap. Okay, so saya mula dulu kan. Okay, so apa mungkin nasihat ataupun kata-kata akhir lah kan pada semua. Sebab kita mungkin bercakap dalam konteks student ataupun anak muda kan. So saya suka guna satu hashtag ni iaitu orang muda berjiwa besar. Kan? So even kita sebab umur ni hanyalah nombor kan. Betul. So jangan anggap kita ni muda dan kita tak boleh berbuat apa-apa kan. Sebab apa, kalau bagi saya, waktu kita muda ni lah untuk kita cuba apa-apa pun, dan waktu kita muda ni lah untuk kita buat salah, dan yang paling penting bila kita dah salah dan jatuh, bangkit kembali and come back stronger. So teruskan usaha. Yang paling penting, kalau kita ada impian, pegang dan capai impian anda. Gitu. Okey, itu saja. Okey, Fana pula.
Ada apa-apa last word? Last word saya nak galakkanlah kalau boleh siapa yang tengok video ni, especially for students and siapa yang berminat untuk buat business income sendiri ni, cuba encourage diri sendiri walaupun rasa korang akan rasa macam ni rasa apa jadi kalau macam ni, bolehkah aku buat macam ni, bolehkah aku buat macam ni, and macam apa nanti orang kata, so stop dengan mindset yang macam tu and pegang dengan kata-kata macam yang Nabi pun sendiri kata 9 daripada 10 rezeki dekat bumi ni adalah datang daripada perniagaan. So sama-sama lah kita business sehingga kita berjaya. Okay, so akhir kata daripada saya pula, bagi Nisa macam, okay, kita cakap tentang konteks orang muda ataupun student. Bagi Nisa, masa muda ni adalah masa untuk kita bekerja keras. Bukan masa muda ni untuk kita nak lepak, untuk kita santai. Sebab benda tu memanglah nampak macam, oh bestnya relax. Tapi benda tu macam takkan mendatangkan apa-apa. In fact, kita akan rasa satu penyesalan bila kita dah meningkat umur nanti. Nisa memanglah macam sekarang ni still 24, macam tak adalah nak cakap ada penyesalan ke apa. Tapi berdasarkan apa yang Nisa lihat daripada orang sekeliling, bila umur dah macam 30, dia start macam tak ada duit, lepas tu nak pinjam dekat sana dekat sini. So why not kita gunakan umur kita ni yang masih muda, yang masih sihat, yang kita boleh still ada tenaga banyak ni, kita gunakan sepenuhnya, kita manfaatkan sepenuhnya kita punya tenaga untuk kita bekerja keras. And bukan sebab ramai yang Nisa jumpa, macam even kawan-kawan sendiri pun dia macam, oh tak naklah buat benda ni sebab muda lagi, macam just nak lepak dengan kawan apa semua. Tapi sampai bila kita nak duduk melepak je, padahal macam rugi tau untuk kita tak gunakan sepenuhnya. So okay, ini saja macam kita punya sembang santai lah tentang kita punya business. Sebab yelah, Nisa terfikir nak buat benda ni macam kan sekarang ni tengah PKP, ramai yang susah, ramai yang tengah struggle. So apa yang Nisa fikir macam, apa kata kita buat benda ni untuk kita bagi manfaat dekat orang lain. So mana tahu sesiapa yang tengok video ni akan terdetik untuk buat business, untuk start buat business and tolong diorang punya family and bangkitkan balik diorang punya tahap ekonomi tu. So Nisa just nak cakap thank you so much kepada Hanif dan juga Fana sebab sudi meluangkan masa malam ni, walaupun Nisa tahu masing-masing busy dengan masing-masing punya business, tapi nak juga sharekan benda ni. So semoga semua yang menonton ni dapat manfaat lah. Okay, InsyaAllah. Sekian. Terima kasih juga Nisa. Okay. Terima kasih sebab sudi bagi ruang pada kami untuk berkongsi. Okay. So insyaAllah semoga apa yang kita buat ni boleh dimanfaatkan oleh ramai lah. InsyaAllah, amin. So semoga berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum.